warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 akan menerangkan jenis-jenis debat di Malaysia. Kita mempunyai 3 jenis debat, iaitu debat parlimen, debat pemeriksaan ulangan dan juga debat formal, konvensional atau lebih dikenali sebagai debat pendidikan. Selain itu, saya akan menerangkan pengertian debat. Debat adalah penyampaian pendapat dari dua orang atau kelompok yang disertai dengan alasan yang kuat. Seterusnya, saya serahkan kepada Sharifah untuk menerangkan tentang debat ala parlimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nur Adawiah binti Sri Ramli dan saya akan menjelaskan mengenai debat yang pertama, iaitu debat ala parlimen. Debat ini adalah debat yang digunakan dalam Parlimen Malaysia dalam membahas isu berbangkit mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Usul yang dibahaskan dalam debat ala parlimen akan ditapis terlebih dahulu dan akan diumumkan 30 minit terlebih awal sebelum debat dimulakan. Perdebatan ini perlu dijalankan dalam bahasa Melayu mengikut gaya perdebatan parlimen dan pembahas harus meminta keizinan Tuan Speaker sekiranya ingin menggunakan bahasa Inggeris. Terdapat dua pasukan, iaitu pasukan kerajaan yang akan memberi cadangan dan juga pasukan pembangkang yang akan membangkang cadangan tersebut. Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang pendebat, iaitu Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri yang lain serta seorang pendebat simpanan. Manakala pasukan pembangkang terdiri daripada seorang ketua pembangkang dan 2 orang anggota pembangkang yang lain. Setiap pendebat perlu membahaskan setiap usul secara substantif dan pada akhir pendebatan, setiap pihak perlu memberikan ucapan gulungan sama ada pendebat pertama maupun pendebat kedua. Perdana Menteri akan memulakan perdebatan dengan definisi serta usul yang pertama dan akan dibangkang oleh ketua pembangkang. Seterusnya, usul yang kedua akan disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri dan akan dibangkang oleh Timbalan Ketua Pembangkang dari pihak lawan. Ada sebarang fakta baru yang dibenarkan ketika parlimen sedang berjalan. Sekiranya ada yang ingin mencelah, mereka perlu meminta kebenaran Tuan Speaker terlebih dahulu dan boleh meneruskan persoalan setelah mendapat kebenaran daripada Tuan Speaker. Terus selepas itu, Menteri ketiga akan menyampaikan usul yang terakhir dan akan dibangkang oleh pembangkang yang ketiga. Lalu diikuti dengan ucapan pergulungan untuk memberikan penegasan terakhir bagi isu yang akan dibahaskan. Sekian, itu sahaja daripada saya, iaitu debat jenis debat ala parlimen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ketua Perwakilan Pembangkang yang gagah pada hari ini. Seterusnya Kabinet Kerajaan yang dalam badan goyah pada hari ini. Seterusnya ahli Dewan Intelektual sekalian. Saya mohon pada hari ini ketika saya berbicara, saya mohon saya bincangkan telinga anda untuk mendengar apa yang saya bicarakan. Saya mohon mata-mata kalian lihat kepada saya dan cuba amati apa yang saya katakan.
Bagaimana didaftarkan? Sebenarnya apa boleh didaftarkan? Undang-undang apa yang akan dikenakan sekiranya tidak didaftarkan? Ini terbukti bahawa Maha Perdana Menteri pertama tidak memberitahu apa dan dibahaskan pada hari ini. Terbukti kelemahan Perdana Menteri yang pertama dan yang kedua kepada Ketua Ahli Dewan. Perdana Menteri kedua yang anggun dan cantik berbicara pada hari ini mengatakan bahawa memudahkan tindakan undang-undang yang diambil. Ini bermaksud terdapat pencegahan kes di antara Perdana Menteri kedua dan Perdana Menteri yang pertama. Kerana apa? Dari Ketua Ahli Dewan, mereka tidak memberitahu dari awal tadi undang-undang apa yang telah dikatakan. Tetapi Perdana Menteri kedua telah mengatakan akan diambil undang-undang. Ini bermaksud Perdana Menteri kedua cuba ingin membalas tempat Perdana Menteri yang pertama. Inilah terbukti kelemahan mereka sudah dapat terlihat. Ujar mereka yang kedua berpastikan kepada ekonomi pertama. Saya dalam kabur dengan perkataan kata kunci ekonomi pertama. Bagaimana ekonomi pertama? Mereka tidak memberitahu dengan cara pendaftaran. Adakah ia akan menambahkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia yang dapat hari ini? Mereka hanya berusaha saya mohon dan tidak sekali mereka beritahu bukti yang hukum dan tentara cakap sedar perwakilan perbankan hari ini memberitahu secara detail ucapan melalui fakta-fakta yang benar. Tetapi perwakilan kerajaan pada hari ini mereka hanya memberitahu dan bercakap di atas antara seperti angin dan tidak mempunyai apa-apa. Dan cuba pihak perempuan yang mampu memberikan jawapan, tapi mereka bercakap di atas angin. Tiada sementara mana-mana pihak boleh itu Tuan Ahli Dewan. Cuba kita amati dan kita hayati. Jikalau zaman proses ini didaftarkan, mungkin perkembangan teknologi kita akan bercantas kerana ketidakcerdikan pihak kerajaan dan cuba tidak memberitahu pelaksanaan pendaftaran apa yang dilakukan. Oleh itu, Tuan Ketua dan Majlis Pilihan berfikir sejenak dan cuba amati apa yang saya katakan ini. Saya mohon kepada semua ahli dewan pilihan bangun dan duduk bersama kami perwakilan pembangkang untuk menatapkan. Nama saya Siti Aisyah binti Muri. Saya selaku pembentang yang kedua akan menerangkan jenis debat yang seterusnya, iaitu debat pemeriksaan ulangan. Debat ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Argumen yang disampaikan dimaksudkan untuk memeriksa atau mereka ulang. Dalam debat ini diajukan beberapa pertanyaan yang saling memiliki hubungan sehingga menyebabkan individu yang diberi pertanyaan dapat mendukung posisi yang ingin ditegakkan maupun diperkukuh oleh pihak yang memberi pertanyaan. Jenis debat ini biasanya ditemui dalam persidangan antara jaksa dan pengacara. Itu sahaja dari saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Atikah. Terima kasih saya ucapkan kepada pembentang kedua. Seterusnya, saya, Siti Nuratika binti Samri, selaku pembentang terakhir pada hari ini akan menjelaskan atau menceritakan jenis debat yang ketiga, iaitu debat formal. Untuk pengetahuan anda semua, debat formal juga dikenali sebagai debat konvensional atau debat pendidikan. Debat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada tim pembicara untuk menyampaikan kepada audiens atau peserta debat tentang beberapa argumen ataupun gagasan yang dapat menunjang atau menolak usul. Seterusnya, debat formal ini terdiri daripada dua kubu yang saling beradu argumen membahas suatu hal. Tidak seperti jenis debat yang sebelumnya, iaitu debat ulangan dan debat parlimen yang lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan. Selain itu, setiap pihak diberikan waktu yang sama bagi pembicara-pembicara konstruktif dan sebarang bantahan. Argumen yang disampaikan haruslah masuk akal, jelas dan menyangkut kebutuhan bersama bagi mengelakkan salah faham antara pendebat, audiens dan hakim. Akhir sekali, debat kompetitif di dalam pendidikan tidak seperti debat sebenar di parlimen, kerana debat kompetitif bertujuan untuk
menghasilkan keputusan yang lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan di kalangan para peserta debat. Kemampuan yang dimaksudkan adalah seperti mengutarakan pendapat secara masuk akal, jelas dan teratur, mendengar pendapat yang berbeza, dan biasanya kemampuan bahasa asing jika debat dilakukan dalam bahasa asing. Assalamualaikum, saya Najwa Syakira. Nama saya Nurul Balqis Afifah. Saya dari kumpulan 2 HPD 223 Kodebat. Jadi, untuk kali ini bersempena dengan program sulam yang dianjurkan oleh unit Curriculum UiTM, kami berdua akan berkongsi kepada anda semua sedikit ilmu berkaitan dengan komponen-komponen asas perdebatan. Sebelum kita mula berdebat, amatlah penting untuk kita tahu apa perkara-perkara asas berkaitan debat ini. Jadi, komponen-komponen asas perdebatan terbahagi kepada 3, iaitu isi, gaya dan kaedah. Mari kita lihat dengan lebih terperinci satu persatu komponen-komponen ini. Yang pertama ialah isi. Apakah kriteria isi yang perlu ada dalam perdebatan kita? Setiap perdebatan sudah pasti ada unsur yang dibincangkan. Jadi kita perlulah mendefinisikan unsur tersebut. Pendefinisian unsur dilakukan oleh pendebat pertama dari kumpulan kerajaan iaitu Perdana Menteri. Pendefinisian unsur ini terbagi kepada 2 iaitu pendefinisian secara literal dan juga konseptual. Apa beza literal dan konseptual? Untuk pendefinisian secara literal, kebiasaannya kita menggunakan Kamus Dewan sebagai sumber pendefinisian. Serta pendefinisian secara literal ini tidak perlulah terlalu panjang. Manakala pendefinisian secara konseptual pula ialah pendefinisian secara tersirat tentang apa yang kita ingin bawa atau terjemah tentang unsur perdebatan. Setiap pendefinisian secara konseptual memerlukan penelitian dan penterjemahan yang baik dan jelas. Kriteria isi yang kedua ialah pendebat perlulah membina premis. Dalam perkataan yang mudah, premis ialah pendirian atau pandangan dan perspektif kita terhadap unsur yang dibentangkan. Sama ada kita menegaskan iaitu menyokong unsur tersebut maupun kita menafikan. Kita tidak bersetuju dengan unsur yang dibentangkan. Yang ketiga pula, setiap kumpulan maupun kerajaan atau pembangkang perlulah membina serta mempertahankan hujah kumpulan tersendiri. Selepas telah menetapkan premis, sudah pasti kita perlu mengeluarkan hujah-hujah yang kukuh untuk menyokong pendirian kita tersebut. Hujah perlulah disampaikan dengan jelas dan teliti. Tetapi perlu kita ingat, bukan berapa banyak fakta yang membuatkan hujah kita itu kukuh. Tetapi, macam mana kita analisis hujah dengan baik yang lebih penting. Selepas kita memberi hujah, sudah pasti pihak lawan akan membidas untuk membuatkan hujah kita kelihatan salah. Jadi amatlah penting untuk kita membalas semula dengan isi-isi atau pendapat bagi mempertahankan hujah-hujah kumpulan kita. Dan kriteria isi yang terakhir ialah membidas hujah kumpulan lawan. Kebiasaannya bidasan secara keseluruhan dilakukan oleh pendebat ketiga dari kedua-dua kumpulan. Tetapi, ketua pembangkang serta pendebat kedua dari pihak kerajaan maupun pihak pembangkang juga boleh membidas hujah pendebat sebelum mereka. Ada banyak teknik membidas sebenarnya. Lain pendebat, lain cara bidasannya. Tetapi, untuk bidasan yang baik, kebiasaannya kita mulakan dengan menyebut kembali kes ataupun hujah pihak lawan. Kemudian, kita membidas dengan meragukan kes atau hujah mereka dan penting untuk kita gantikan segala hujah mereka dengan alternatif. Bidasan yang baik juga adalah bidasan yang menganalisis satu demi satu kes dan hujah pihak lawan, kemudian dikaitkan kembali dengan kes pihak sendiri. Okey, kita pergi ke kriteria gaya. Kriteria gaya ni apa ya? Kriteria gaya ni. Okey. Gaya yang kita kena ada waktu kita nak bagi hujah untuk penonton, hakim dengan pihak lawan. Okey. Yang paling penting sekali adalah penyampaian yang berkesan. Penyampaian yang berkesan, satu contoh, fasih. Ni yang paling kena, yang ada, yang wajib
kita perlu mahir lah, fasih dalam berbahasa Melayu. Fasih berbahasa Melayu bukan sekadar saya cakap macam ni ya, yang macam cakap biasa, tapi fasih dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu yang sebetulnya. Contohnya, saya akan membidas hujah yang dikemukakan oleh pihak pembangkang, iaitu bangunan bersejarah itu memerlukan kos yang tinggi. Ayat yang lengkap, yang mudah difahami. Kemudian suara harus kuat, jelas dan lantang. Okey. Waktu dalam berdebat, kita perlu ubah cara kita bercakap dalam perdebatan lah. Okey, kalau macam ni, macam saya buat sekarang ni, saya cakap sekarang adalah cakap biasa, cakap yang normal. Tapi dalam perdebatan kita kena lebih sikit daripada apa yang kita cara kita bercakap. Contohnya yang kalau dalam perdebatan, caranya Tuan Yang Dipertua bertemu sekali lagi dalam sesi penggulungan kali ini. Dalam sesi penggulungan ini, saya akan membidas ketiga-tiga hujah pincang yang telah dikemukakan oleh barisan pembangkang sebentar tadi, dan seterusnya saya akan merumuskan hujah-hujah kerajaan. Jadi mulut saya lebih besar daripada yang biasa, macam saya lebih buka mulut saya. Okey, itulah maksudnya penyampaian yang berkesan. Kita kena bagi penonton faham apa yang kita nak cakap, pada masa yang sama kita sendiri kena faham, dan kita sendiri kena tahu apa yang kita nak sampaikan untuk pihak lawan, untuk hakim dan penonton. Komponen asas dalam perdebatan yang terakhir ialah kaedah. Jadi, apakah kriteria kaedah dalam perdebatan? Yang pertama ialah pembahagian tugas. Setiap pihak kerajaan maupun pembangkang perlulah membahagikan tugas kepada setiap seorang ahli kumpulan. Dengan pembahagian tugas, setiap pendebat tahu akan peranan masing-masing. Contohnya di pihak kerajaan, Perdana Menteri perlulah mendefinisikan usul, menyatakan premis, memberikan hujah pertama dan banyak lagi. Manakala Timbalan Perdana Menteri peranannya pula berbeza dengan Perdana Menteri, iaitu TPM perlulah membidas hujah ketua pembangkang dan memberikan hujah kedua dan ketiga untuk pihak kerajaan. Sama juga bagi pihak pembangkang, ketua pembangkang, pembangkang pertama maupun pembangkang kedua, kesemuanya mempunyai peranannya tersendiri. Okey, sistematik dalam pasukan. Sistematik dalam pasukan ni amat penting untuk ahli kumpulan masing-masing. Okey, sistematik ni contohnya membahagikan siapa yang pendebat pertama, siapa pendebat kedua, siapa yang akan jadi penggulung. Ahli kumpulan kena kena tetapkan siap-siap. Okey, saya akan jadi contohnya saya akan jadi pendebat pertama, Najwa akan jadi pendebat kedua, dan kawan saya yang seterusnya akan jadi penggulung. Jadi kami bertiga tahu apa tugas kami dan apa yang kami kena buat semasa dalam perdebatan. Okey, kemudian ada kerjasama dalam membuat celahan. Okey, celahan ni macam adalah pilihan yang tak adalah utama, tapi bila nak buat celahan, mestilah ada celahan adalah seperti memberi satu soalan yang kita nak tanya untuk pihak lawan. Okey, celahan ni kita kena bincang dulu dengan ahli kumpulan apa yang kita nak bagi, apa soalan yang kita nak tanya, yang kita perlu tahu, yang tak berapa jelas yang dikemukakan oleh pihak lawan. Okey, kita pergi ke penggulungan. Penggulungan ni apa dalam perdebatan? Okey, kalau nak tahu, penggulungan ni adalah satu penutupan, kalau senang difahami lah. Nak senang difahami, satu penutupan dalam perdebatan. Perkara yang paling akhir yang kita akan lakukan semasa perdebatan. Dalam ahli kumpulan ada pendebat pertama, pendebat kedua, dan akhir sekali adalah penggulung. Okey, tugas-tugas penggulung ni dia akan bermatian-matian, akan berpihak bermatian-matian meyakinkan bahawa ahli kumpulannya ataupun hujah-hujah mereka, iaitu hujah pendebat pertama dan pendebat kedua adalah paling benar dan paling jelas dan paling
sistematik lah, isinya paling bagus. Lepas kemudian mereka akan terang semula hujah-hujah dari pihak lawan untuk memberitahu bahawa hujah-hujah pihak lawan tu adalah tidak betul dan tidak ada isi dan isinya kosong. Maksud saya macam bermacam-macam akan bagi tahu yang bahawa ahli kumpulan saya adalah paling betul dalam usul hujah perdebatan tu. Okey, macam itulah pergulungan. Maka itu saja daripada kami, saya dan Najwa Syakira. Kami berharap dengan perkongsian ini dapat memberikan sedikit ilmu berkaitan perdebatan kepada anda semua. Terima kasih kerana menonton. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Sarah binti Asmadi dan saya juga merupakan ahli daripada kumpulan ketiga daripada HPD 223 iaitu Koko Debat Bahasa Melayu. Jadi untuk video kali ini saya akan menayangkan satu konten yang bertajuk Kriteria Kehakiman. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadina Fakihah binti Hari Nizam dari kumpulan ketiga dan dari kos HPD 223. Bagaimana penghakiman itu berlaku dalam satu perdebatan? Yang pertama, bahagian teknikal penghakiman akan diuruskan sepenuhnya oleh pihak penganjur. Yang kedua, semua pertandingan debat pusingan awal akan dihakimi sama ada secara juri agung, iaitu hanya seorang sahaja hakim yang akan mengadili satu sesi perlawanan ataupun menggunakan 3 orang hakim bagi setiap perlawanan. Yang ketiga, pihak penganjur akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakan sekurang-kurangnya 3 orang hakim bertugas bagi setiap pusingan awal. Seterusnya, pusingan suku akhir akan dihakimi oleh 3 orang hakim bagi setiap sesi perlawanan. Pusingan separuh akhir pula akan dihakimi oleh 5 orang hakim bagi setiap sesi perlawanan. Pertandingan akhir akan dihakimi oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim yang dilantik oleh pihak teknikal penghakiman. Para hakim akan diberi taklimat tentang peraturan penghakiman sebelum pertandingan. Pasukan yang mendapat undi majoriti panel hakim akan diumumkan sebagai pemenang pertandingan. Markah terkumpul setiap pasukan tidak akan dijadikan asas untuk menentukan pemenang pertandingan. Pengurusi debat atau petugas dewan akan memungut borang keputusan semua hakim selepas keputusan diumumkan. Para hakim juga tidak dibenarkan untuk berbincang atau merujuk sesama mereka berhubung dengan keputusan yang dibuat. Pembahas terbaik setiap perlawanan akan diputuskan melalui sistem juri. Terdapat gelaran pembahas terbaik yang akan ditentukan oleh para hakim iaitu pendebat utama terbaik dan pendebat tarung terbaik. Sekiranya berlaku persamaan markah, maka markah keseluruhan tertinggi pembahas akan diambil kira untuk menentukan pembahas terbaik. Seterusnya, semua hakim diwajibkan untuk membuat ulasan selepas pembahasan berakhir dalam tempoh masa tidak lebih dari 5 minit. Ulasan hakim hendaklah berfokus kepada kekuatan dan kelemahan setiap pasukan dalam aspek isi, strategi dan gaya persembahan secara ringkas bersifat umum. Ulasan hendaklah tidak menyentuh peribadi mana-mana pembahas secara khusus. Seterusnya pula, jikalau hujah yang diberi adalah lemah dari segi kemantapan dan juga ketetapan isi itu dan ataupun hujah itu tidak dilawan oleh pihak lawan tersebut, maka pihak yang membidas hujah tersebut telah melakukan satu kesalahan yang sangat serius berbanding pihak yang menyampaikan hujah tersebut. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengambil kesempatan mereka untuk membidas hujah yang lemah itu. Dan sebagai seorang hakim, hakim tidak sepatutnya menghakimi ketetapan dan kemantapan penghujahan sahaja, tetapi juga harus mengambil kira ketetapan masa
dan keutamaan isu tersebut. Hakim juga perlu mengetahui perbezaan antara strategi dan isi. Sebagai seorang hakim, segala keputusan yang dibuat adalah muktamad. Dalam setiap perdebatan akan dihakimi oleh satu panel hakim. Bilangan ahli panel mestilah ganjil. Pada pusingan awal, seorang hakim akan bertindak sebagai yang dipertua dewan dan akan digelar sebagai tuan ataupun puan yang dipertua. Dalam pusingan akhir pula, yang dipertua tidak perlu dilantik di kalangan panel hakim. Yang dipertua dewan juga bertanggungjawab untuk menjemput pendebat berucap, menjaga ketertiban majlis dan tertakluk kepada peraturan ini, membuat keputusan tentang sebarang aspek tata cara dan prosedur perdebatan yang mungkin akan dipertikaikan. Seterusnya, apa pula matlamat para hakim? Para hakim mestilah mencapai satu keputusan menang ataupun kalah dan keputusan seri tidak dibenarkan. Tidak juga menyampuk atau membuat sebarang komen semasa perdebatan berjalan. Ketua hakim mestilah mengisytiharkan keputusan mereka kepada pasukan yang bertanding dan akan mengumumkan pasukan yang menang dan pendebat terbaik serta alasan terhadap keputusan yang dicapai oleh panel dalam komentar yang tidak melebihi 10 minit. Ahli-ahli panel juga tidak boleh berbincang dan mesti mencapai keputusan dengan sendiri. Setiap hakim akan memberikan undi dan komennya tersendiri. Jika tiada keputusan secara sebulat suara dapat dicapai, maka keputusan majoriti akan diterima pakai. Pindaan terhadap sebarang keputusan tidak akan dibenarkan selepas penyerahan undi. Hakim hendaklah berlaku adil dalam menilai fakta dan hujahan yang disampaikan harus diterima seadanya selagi ia tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan. Seterusnya pula kita pergi kepada proses penghakiman bahas. Pertama sekali, tuliskan nama pasukan yang bertanding dan pasukan yang berada di sebelah kanan speaker akan menjadi pasukan kerajaan, manakala pasukan di sebelah kiri speaker akan menjadi pasukan pembangkang. Kemudian, isikan nama pembahas dalam borang penghakiman. Pembahas pertama akan duduk berhampiran dengan speaker dewan di tengah pembahas kedua dan berhampiran dengan penonton pembahas ketiga. Seseorang hakim itu perlu melakukan dua perkara penting, iaitu yang pertama, memerhatikan bahawa setiap pembahas itu menjalankan tugas dan peranan masing-masing dan juga menghakimi dan memberi markah kepada setiap pembahas. Setiap kali pembahas berhujah, hakim perlu mengisikan markah pada ruang yang disediakan dalam borang pemarkahan. Bagaimana pula cara mengisi markah? Jadi, setelah mendengar hujah pembahas, berilah pertimbangan untuk mengklasifikasikannya dalam kategori cemerlang, sangat baik, sederhana ataupun lemah. Markah tidak akan diisi dahulu kerana izin laluan juga untuk menentukan naik turun markah seseorang pembahas. Jika pembahas itu memberikan komen yang bernas ataupun berkeupayaan untuk bertanya soalan yang berkualiti, maka markahnya juga akan bertambah. Markah boleh juga diubah suai setelah mendengar hujah daripada kedua-dua belah pihak. Dan juga pengubah suaian markah ini hendaklah dibuat oleh hakim itu sendiri. Bagaimana pula dengan ulasan hakim? Setiap hakim perlu membuat ulasan setelah selesai sesi perbahasan. Ulasan juga hendaklah bermula dengan hakim ketiga, diikuti dengan hakim kedua dan ketua hakim. Ulasan mesti berdasarkan isu yang telah dibahaskan oleh para pembahas dan setiap hakim bebas untuk menyentuh apa-apa jua aspek yang boleh membantu mutu perbahasan. Sebaik-baiknya, setiap hakim bolehlah menyentuh aspek yang berbeza.
Semua hakim juga perlu melengkapkan borang pemarkahan dan menandatanganinya di setiap borang. Terima kasih, itu saja. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan hai. Nama saya adalah Siti Aisyah binti Kamarudin dari kelas BA 184 AI. Hai, nama saya Nur Farah Waidah binti Muhammad Yusri, nombor matrik 20192377184 dari HPD 223. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel Muhammad Azhar daripada Fakulti Perakaunan. Tahukah anda bahawa debat ala parlimen merujuk kepada bentuk perdebatan sesuatu usul atau cadangan di parlimen? Dalam hal ini dirujuk Parlimen Malaysia. Dalam memperdebatkan sesuatu usul, pihak kerajaan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Parliamentary dan dibantu oleh dua menteri lain hendaklah membawa usul tersebut dan menterjemahkannya kepada beberapa isu untuk diperdebatkan. Seterusnya, mereka mengemukakan hujah, fakta serta contoh perihal sebab usul tersebut hendak dikemukakan dan seterusnya dilaksanakan dalam negara sekiranya mendapat mandat 2/3 Dewan. Pihak pembangkang yang diketuai oleh Ketua Pembangkang pula akan menterjemahkan usul melalui persepsi berlainan dan cuba menghujahkan beberapa fakta, contohnya bantahan secara bersopan dan menjawab sebab usul tersebut harus ditolak. Setelah suatu usul tersebut selesai diperdebatkan, barulah yang di-Pertua Dewan mendapatkan pengundian syarat-syarat perdebatan pertandingan debat ala Parlimen Bahasa Malaysia. Untuk pengetahuan anda, peraturan ini diterima pakai untuk pertandingan debat ala Parlimen. Tafsiran peraturan ini adalah hak mutlak pengurusi jawatan kuasa pertandingan. Keputusan pengurusi jawatan kuasa pertandingan adalah muktamad. Pengurusi jawatan kuasa pertandingan mempunyai hak untuk meminda sebarang peraturan sebelum permulaan pertandingan sebagaimana yang diiktiraf sesuai oleh jawatan kuasa. Seterusnya, ketua hakim dan panel hakim bermaksud individu yang dilantik oleh pihak penganjur untuk memegang jawatan-jawatan tersebut. Pengurusi jawatan kuasa pertandingan ialah individu dilantik oleh pihak penganjur. Ketiga, kategori pertandingan. Pertandingan ini dijalankan dalam satu kategori iaitu Bahasa Melayu yang terdiri daripada 4 peserta termasuk seorang peserta simpanan. Keempat, penyertaan. Setiap IPT dikehendaki untuk menghantar satu pasukan sahaja bagi setiap kategori. Kelima, kelayakan. Untuk layak memasuki pertandingan debat ini, peserta mestilah terdiri daripada mahasiswa atau mahasiswi IPT yang mereka wakili. Semua anggota pasukan mestilah terdiri daripada penuntut IPT yang sama. Pengesahan bahawa mereka adalah penuntut IPT berkenaan hendaklah dibuat oleh pihak IPT. Seterusnya, sistem pertandingan. Pertandingan di peringkat saringan akan menggunakan sistem power match. Peringkat saringan terdiri daripada 3 pusingan atau lebih. Penentuan pasukan yang berlawan pada pusingan pertama di peringkat saringan ditentukan melalui undian. Selepas pusingan pertama, kedudukan setiap pasukan akan disusun mengikut kriteria berikut. Pertama, menang atau kalah. Kedua, juri. Ketiga, margin. Dan keempat, markah. Bermula pusingan kedua,
sehingga pusingan saringan yang terakhir, pasukan di kedudukan pertama akan berlawan dengan kedua, ketiga akan berlawan dengan keempat dan seterusnya. Penentuan peranan pembangkang atau kerajaan untuk semua perdebatan akan ditentukan secara undian atau lambungan duit shilling di hadapan ketua pasukan masing-masing. Pertandingan suku akhir dan separuh akhir akan dijalankan mengikut sistem kalah mati. Aturan perlawanan bagi peringkat suku, separuh dan akhir adalah seperti berikut. Seterusnya, masa persediaan. Usul perdebatan akan dimaklumkan sebelum permulaan perdebatan. Sebarang masa perjalanan ke tempat perdebatan adalah termasuk dalam 30 minit berkenaan. Semua pasukan adalah diharapkan dapat menepati masa. Mana-mana pasukan yang gagal menghadiri perdebatan selepas 15 minit daripada masa permulaan perdebatan akan dikira kalah. Seterusnya adalah struktur debat. Pendebatan dijalankan dalam bahasa Melayu mengikut gaya pendebatan Parlimen Malaysia. Setiap pusingan debat mempunyai pasukan iaitu pasukan kerajaan dan pembangkang. Setiap pasukan terdiri daripada 3 orang pendebat dan seorang pendebat simpanan. Setiap pendebat perlu menyampaikan ucapan substantif. Ucapan gulungan bagi pihak kerajaan dan pembangkang boleh disampaikan sama ada oleh pendebat pertama ataupun kedua bagi pihak masing-masing. Berikut adalah beberapa had waktu dan susunan ucapan bagi setiap peserta. Perlu anda ketahui bahawa setiap kali ucapan substantif, loceng akan dibunyikan sekali selepas seminit masa berlalu. Menandakan pasukan lawan sudah boleh melakukan celahan atau meminta penjelasan dan sekali lagi pada permulaan minit terakhir bagi menandakan masa untuk membuat celahan sudah pun tamat. Seterusnya adalah peranan setiap pasukan. Peranan pihak kerajaan adalah untuk menyokong usul. Mereka perlu mendefinisikan usul, memberi hujah atau kes yang menyokong usul dan membidas sebarang cabaran yang dibuat oleh pihak pembangkang terhadap usul mereka. Peranan pihak pembangkang pula adalah membangkang usul definisi kerajaan jika perlu dan membina hujah ataupun kes bangkangan terhadap usul dan membidas hujahan dikemukakan oleh pihak kerajaan. Seterusnya adalah penghakiman. Setiap perdebatan akan dihakimi oleh satu panel hakim. Bilangan ahli panel mestilah ganjil. Pada pusingan awal, seorang hakim akan bertindak sebagai yang di-Pertua Dewan. Dalam pusingan akhir, yang di-Pertua Dewan tidak perlu dilantik dari kalangan hakim. Di samping itu, para hakim mestilah mencapai keputusan menang atau kalah. Keputusan seri adalah tidak dibenarkan sama sekali. Setelah itu, para hakim juga haruslah tidak mencelah atau membuat sebarang komen semasa perdebatan sedang dijalankan. Ketua hakim juga hendaklah mengisytiharkan keputusan kepada pasukan yang bertanding dan memberi alasan terhadap keputusan yang dicapai oleh panel dalam komen yang tidak melebihi daripada 10 minit. Perlu diingatkan bahawa ahli-ahli panel tidak boleh berbincang dan mesti mencapai keputusan dengan sendiri. Jika tiada keputusan secara sebulat suara dicapai, maka keputusan majoriti akan diterima pakai. Pindaan terhadap sebarang keputusan tidak akan dibenarkan selepas penyerahan undi. Hakim hendaklah berlaku adil dalam menilai fakta. Seterusnya adalah pemarkahan. Setiap ucapan substantif akan diberikan mengikut nisbah yang telah ditetapkan seperti daripada markah tersebut, isi akan diadili daripada segi kesesuaian, pengembangan dan penjelasan hujah, fakta dan contoh yang digunakan serta bidasan yang berkesan terhadap hujahan pihak lawan. Daripada segi tata cara pula, akan dinilai daripada segi keberkesanan penyusunan dan struktur ucapan pendebat, kesinambungan hujah ataupun fakta, kerja pasukan dan juga keberkesanan penyusunan dan struktur kes sesuatu pasukan secara keseluruhan. Ucapan gulungan akan diberi markah berdasarkan panel juri perlu memastikan margin pasukan tidak melebihi daripada 12 markah.
Kriteria utama pembangkangan adalah nilai hujahan atau isi yang diberikan, iaitu sejauh mana hujahan itu relevan kepada tajuk perdebatan serta nilai rujukan bagi meyakinkan dan memberi sokongan terhadap isu yang diperdebatkan. Penggunaan bahan bantu luar seperti buku, majalah atau carta semasa perdebatan sedang berlangsung adalah dilarang sama sekali. Semua peserta hendaklah berkelakuan tertib dan penuh sopan semasa pertandingan. Seterusnya adalah fakta baru. Tiada sebarang fakta baru dibenarkan semasa ucapan substantif disampaikan oleh pendebat ketiga dan ucapan gulungan daripada mana-mana pasukan. Hujahan atau fakta dikira baru kecuali ia telah digunakan pada mana-mana hujahan terdahulu dan ia merupakan bidasan terhadap hujahan pasukan lawan. Pihak kerajaan sahaja yang bertanggungjawab untuk memberi definisi usul perbahasan yang wajar dan boleh didebatkan atau dibahaskan. Jadi, apa yang boleh dilakukan oleh pihak pembangkang adalah yang pertama, menerima definisi secara keseluruhan mutlak. Yang kedua, menerima dan membuat pindaan tertentu. Dan ketiga, menolak atau menafikan secara mutlak serta memberikan definisi alternatif. Selain itu, definisi yang dinyatakan oleh pihak kerajaan boleh ditolak oleh pihak pembangkang secara mutlak apabila definisi yang diberikan oleh kerajaan tidak ada kena-mengena yang tepat dan maksud sebenar usul tersebut. Yang kedua, definisi pihak kerajaan adalah triustik yang bermaksud tidak boleh dibangkangkan dengan hujahan rasional. Dalam konteks ini, bantahan yang dimaksudkan adalah bantahan yang diajukan oleh pendebat kepada yang di-Pertua Dewan semasa berlangsungnya sesi perdebatan untuk menarik lagi perhatian beliau kepada pelanggaran sebarang peraturan perdebatan berikut. Yang pertama, iaitu menggunakan bahasa atau aksi yang tidak sewajarnya atau kurang sopan semasa perdebatan. Atau yang kedua, pengenalan fakta baru semasa dalam ucapan substantif pendebatan. Ketiga, atau ucapan gulungan. Seterusnya, setiap pasukan memikul tanggungjawab untuk menyuarakan bantahan kepada sebarang pelanggaran atau percanggahan peraturan keputusan yang di-Pertua Dewan, sama ada untuk terima atau tolak bantahan yang dikemukakan adalah muktamad. Baiklah, jika bantahan itu diterima, yang di-Pertua Dewan boleh menyuruh pendebat yang terlibat untuk patuh akan peraturan yang dibangkitkan dan masa yang digunakan demi membuat tolakan atau bantahan akan dikira daripada masa pendebat yang sedang berucap. Seterusnya, tentang rayuan. Selepas selesai perdebatan, semua bantahan mestilah dikemukakan kepada pengerusi jawatan kuasa pertandingan secepat mungkin. Usaha akan dilakukan supaya tidak ada mana-mana pihak yang terjejas jika pengerusi jawatan kuasa pertandingan mendapati sebarang kesilapan dalam mengendalikan sesuatu perdebatan. Hakim dan peserta akan diberitahu tentang isu berbangkit agar tidak berulang sekiranya perlu. Mengenai pakaian pula, pakaian yang dipakai oleh siswa dan siswi semasa pertandingan debat adalah pakaian yang melambangkan identiti IPT sendiri. Pertandingan diadakan bagi memberi peluang kepada ahli atau peserta dalam bidang perdebatan bagi menunjukkan bakat dan kebolehan mereka dalam sesuatu acara yang dianjurkan. Di samping itu, dapat menyemaikan perasaan perpaduan dan kerjasama antara peserta itu sendiri kerana mereka mempunyai tujuan dan matlamat yang sama. Syarat-syarat pertandingan ini perlulah didalami dan dikelolakan dengan baik oleh setiap peserta pertandingan debat untuk mengelakkan terjadinya
pemotongan markah di kalangan peserta. Ini kerana ada beberapa peserta yang tidak mengambil cakna tentang hal ini walaupun mereka petah berbicara, namun setiap pertandingan ada syarat atau peraturan yang tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kaim Faiz bin Zul Azhan. Nombor pelajar 2019-260414. Jadi saya sebagai pembentang pertama daripada kumpulan saya akan membentangkan tentang peranan Perdana Menteri sebagai pedebat pertama dari pihak kerajaan. Perdana Menteri boleh dikatakan mempunyai 4 peranan sebagai pedebat pertama dari pihak kerajaan, iaitu yang pertama adalah untuk mendefinisikan usul secara literal dan juga secara konseptual. Yang kedua adalah untuk memberikan beban tugas dalam perdebatan. Dan yang ketiga, menyatakan struktur hujah yang akan disampaikan. Dan terakhir sekali adalah membentangkan hujah perdana, iaitu dengan membentangkan isi, huraian, contoh dan juga kesimpulan dia lah. Peranan yang pertama iaitu untuk mendefinisikan usul. Sebelum Perdana Menteri mendefinisikan usul, semestinya Perdana Menteri haruslah memulakan perdebatan beliau dengan kata-kata aluan, kata-kata ucapan kepada hadirin dalam Dewan dan juga kepada Tuan Yang di-Pertua, pihak kerajaan, pembangkang dan juga ahli Dewan yang bersidang lah. Dan kemudian Perdana Menteri akan mendefinisikan topik isu yang akan dibincangkan, iaitu pertamanya adalah secara literal. Definisi yang secara literal ini boleh diambil daripada Kamus Dewan sebagai sumber pendefinisian, dan juga definisi ini juga tidak perlulah panjang ataupun teliti. Seterusnya, definisi secara konseptual, di mana definisi ini adalah merupakan secara tersirat tentang apa yang akan dibawakan oleh Perdana Menteri tentang usul perdebatan. Setiap pendefinisian memerlukan penelitian dan penterjemahan yang baik dan jelas. Sesetengah frasa dalam usul memerlukan sumber autoritatif ataupun sumber yang kuatlah, seperti dari mana-mana jabatan, persatuan, kementerian ataupun daripada buku-buku orang-orang ternama seperti daripada Dr. Tun Mahathir ataupun Datuk Seri Najib Tun Razak dan sebagainya. Peranan yang kedua pula adalah untuk memberikan beban tugas. Perdana Menteri selaku pedebat pertama haruslah meneguhkan premis kerajaan, haruslah menyatakan apa yang akan dipertahankan oleh pihak kerajaan ataupun apa yang akan dibentangkanlah di dalam Dewan Perdebatan. Beban bukti haruslah disediakan bagi pihak pembangkang supaya pihak pembangkang tahu apa yang mereka perlu buktikan untuk melawan kes kerajaan, untuk melawan kes yang dibawakan oleh kerajaan ini secara berdepan dan bersemuka. Peranan Perdana Menteri yang ketiga pula adalah menyatakan struktur hujah. Struktur hujah yang dimasukkan di sini adalah struktur ataupun corak perdebatan yang akan disampaikan oleh pedebat-pedebat daripada meja kerajaan. Perdana Menteri selaku pedebat pertama haruslah menyebut tugas ahli-ahli daripada meja kerajaan, iaitu beliau sendiri sebagai pedebat pertama, kemudian timbalan Perdana Menteri sebagai pedebat kedua dan juga pedebat ketiga dan seterusnya. Perdana Menteri haruslah menerangkan apa yang akan disampaikan oleh pedebat-pedebat daripada pihak dia. Peranan yang terakhir bagi Perdana Menteri adalah untuk membentangkan hujah perdana. Hujah perdana ini bermaksud hujah pertama yang dibentangkan dalam perdebatan, dan Perdana Menteri membawa tanggungjawab untuk membentangkan hujah ini. Hujah ini kebiasaannya tidak perlulah dipenuhi dengan fakta-fakta, tapi cukuplah untuk menganalisa hujah dengan baik dan juga menepati kehendak usul yang ingin disampaikan oleh pihak kerajaan. Dan penutup hujah juga sangatlah penting untuk menyimpulkan apa kes yang ingin dibawakan oleh kerajaan dalam perdebatan, dan juga menyimpulkan hujah yang disampaikan oleh Perdana Menteri tadilah supaya boleh dibangkang, supaya mudah difahami oleh pihak pembangkang. Jadi itu saja 4 peranan Perdana Menteri yang akan dibentangkan oleh saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk membentangkan tentang pedebat kedua pula, iaitu timbalan Perdana Menteri. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ainun Mardiah binti Muhammad Halwi. Saya akan menerangkan peranan pendebat kedua, iaitu Timbalan Perdana Menteri. Pendebat kedua perlu memulakan perdebatan dengan sedikit kata-kata aluan. Sebagai contoh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Speaker Dewan, rakan-rakan yang berhormat daripada pihak kerajaan, barisan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli Dewan sekalian. Seterusnya, pendebat kedua perlulah menegakkan kembali premis pasukan dan menyatakan peranan sendiri, iaitu untuk menolak definisi yang telah dipinda oleh Ketua Pembangkang. Timbalan Perdana Menteri juga berperanan untuk menjawab persoalan dan pertikaian pihak lawan serta membidas pihak lawan. Untuk menghasilkan bidasan yang baik, pendebat kedua perlu fokuskan kepada bidasan pendekatan yang dibawa oleh pihak pembangkang. Seeloknya, elakkan membidas hujah kerana tugas untuk membidas hujah adalah tugas pendebat ketiga, iaitu Menteri Pertahanan. Tugas Timbalan Perdana Menteri yang seterusnya adalah membawa hujah kedua dan ketiga yang telah dianalisis dengan baik. Untuk memberikan hujah yang baik, jangan pentingkan berapa banyak fakta yang ada, tetapi pentingkan bagaimana cara kita menganalisi fakta dengan baik dan menyampaikannya dengan berstruktur dari fasa pertama hujah hinggalah fasa akhir hujah bagi setiap fakta. Kebanyakan pendebat kedua terlalu suka membuat bidasan yang panjang sehingga tidak sempat untuk menyampaikan dua hujah dengan baik, sedangkan peranan pendebat kedua adalah untuk menyampaikan hujah pihak sendiri. Akhir sekali, Timbalan Perdana Menteri perlulah menegaskan sekali lagi bahawa kita menyokong usul yang dikemukakan 100% dan memohon agar usul itu diterima Dewan dan mengakhiri dengan ayat "Saya mohon mencadang". Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akilah Syafiqah binti Zakaria akan menerangkan serba sedikit mengenai peranan pendebat ketiga, iaitu Menteri Pertahanan. Pendebat ketiga harus memulakan perdebatan dengan kata alu-aluan sebagai contoh, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua, perwakilan kerajaan, rakan-rakan pembangkang serta warga Dewan sekalian. Salam sejahtera dan selamat bersidang. Seterusnya, Menteri ketiga berperanan untuk menyatakan tugas atau struktur ucapan sendiri serta membidas konsep dan pendekatan pihak pembangkang. Menteri ketiga juga hendaklah bijak mengatur strategi untuk membidas setiap hujah yang dibawa oleh pihak pembangkang. Terdapat banyak teknik membidas yang boleh digunakan oleh pendebat ketiga, tetapi lain pendebat, lain cara membidasnya. Kebiasaannya, pendebat ketiga membidas hujah pembangkang menggunakan 3 fasa, iaitu fasa restate, rebut dan replace dalam bidasan. Fasa pertama iaitu restate. Pendebat atau menteri ketiga perlu memulakan dengan menyebut kembali kes yang dibawa ataupun hujah daripada pihak lawan. Fasa yang seterusnya ialah rebut. Pada fasa ini, menteri ketiga perlulah membidas dengan meragukan kes ataupun hujah pihak pembangkang. Fasa yang terakhir adalah replace, iaitu dengan menggantikan hujah pihak lawan dengan alternatif ataupun fakta. Bidasan yang baik adalah bidasan yang menganalisis satu demi satu kes dan hujah pihak lawan, kemudian dikaitkan semula dengan kes pihak sendiri.
Peranan menteri ketiga yang seterusnya adalah membuat ucapan pergulungan. Secara amnya, ucapan penggulungan tidak mempunyai sebarang format khusus yang ketat. Yang ada hanyalah peraturan-peraturan tertentu. Contohnya, waktu ucapan penggulungan diperuntukkan selama 4 minit bagi setiap pasukan. Ucapan penggulungan untuk menteri ketiga perlulah menggunakan rumusan kes pasukan. Sebagai contoh, bagi ucapan penggulungan adalah, setelah penat bertikam lidah sebentar tadi, kita bertemu lagi dalam arena yang lebih tenang, iaitu sesi penggulungan. Pihak kerajaan telah mengemukakan satu usul untuk dibahaskan oleh Dewan Yang Mulia ini, iaitu usul yang dibahas. Usul yang dikemukakan oleh pihak kerajaan merupakan usul yang berasas. Namun, tindakan pembangkang dengan hujah-hujah palsu umpama menakik darah di batu. Oleh itu, kami tegaskan bahawa kami menyokong 100% usul ini. Dalam sesi penggulungan ini, saya akan membidas ketiga-tiga hujah pincang yang telah dikemukakan oleh barisan pembangkang sebentar tadi. Dan seterusnya, saya akan merumuskan hujah-hujah kerajaan. Berikutnya adalah rumusan. Rumusan bukanlah ulangan semula kepada apa yang telah disampaikan. Sebagai contoh dalam sebuah karangan, perenggan terakhir tidak menggunakan semula-semua isi. Biasanya, komponen ini mengandungi kronologi pembinaan dan pembuktian kes dan hujah serta jalan cerita yang berdasarkan masa. Pendapat ketiga perlulah mengimbas kembali bahagian-bahagian yang menjadi kekuatan pasukan, iaitu dengan cara menyampaikan kepada pihak pembangkang dalam bentuk, ini adalah kekuatan kami, berbanding ini yang telah kami sampaikan. Dengan menggunakan rumusan yang baik juga, biasanya dapat membantu hakim untuk menyingkirkan segala ragu tentang kes dan hujah pasukan. Contoh bagi teks rumusan adalah, seterusnya saya akan membuat rumusan dan pengukuhan kes dan hujah kerajaan. Selain itu, menteri ketiga hendaklah bijak mengenal pasti titik kelemahan dalam kes dan hujah pasukan yang menjadi tumpuan serangan pihak lawan sepanjang perdebatan. Kesimpulannya, peranan menteri ketiga yang utama adalah menegakkan premis pasukan dan juga membidas kes pihak lawan serta membuat ucapan penggulungan. Itu sahaja daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Atira binti Wan Muhammad Rizal Afendi. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Sakinayati binti Muhammad Maliki. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Nur Izzah Syafiqah binti Muhammad Sobri. Dan saya akan menerangkan tentang peranan dan tugas yang akan dipegang oleh ketua pembangkang daripada pihak pembangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertandingan perdebatan merupakan satu pertandingan yang tidak asing lagi di negara kita. Pertandingan ini telah pun diadakan dalam pelbagai peringkat umur, antaranya peringkat sekolah menengah dan juga peringkat pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT. Sebelum saya memulakan penerangan saya dengan lebih lanjut lagi, eloklah saya berkongsi serba sedikit format pertandingan perdebatan. Di dalam sebuah pertandingan perdebatan, terdapat dua belah pihak yang akan bertanding antara satu sama lain, iaitu pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Masing-masing kumpulan terdiri daripada 3 orang peserta. Pihak kerajaan terdiri daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Ketiga ataupun Menteri Pertahanan. Manakala pihak pembangkang pula terdiri daripada Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang serta Yang Berhormat Pembangkang Ketiga. Pihak kerajaan perlu meyakinkan warga dewan untuk bersetuju terhadap usul yang diperdebatkan. Sementara pihak pembangkang perlu melakukan yang sebaliknya, iaitu meyakinkan warga dewan untuk menolak usul tersebut. Baiklah,
Seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai peranan dan tugas ketua pembangkang dalam kumpulan pihak pembangkang. Ketua pembangkang merupakan orang yang pertama bangkit daripada pihak pembangkang bagi membidas. Peranan yang pertama bagi ketua pembangkang adalah untuk menyatakan pendirian pihak pembangkang sama ada bersetuju dan menerima definisi usul yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan ataupun menolak definisi tersebut sepenuhnya. Sekiranya pihak pembangkang menolak, mereka boleh mengemukakan definisi lain mengikut takrifan mereka sendiri. Selain itu juga, ketua pembangkang perlu membidas segala hujah yang telah pun diberikan dan dikemukakan oleh pendebat pertama pihak kerajaan, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ketua pembangkang juga hendaklah menyatakan pendirian pihak pembangkang berhubung dengan usul yang diperdebatkan dalam perdebatan tersebut. Dengan erti kata yang lain, ketua pembangkang perlu membentangkan konsep ataupun premis yang telah pun dibawa dan yang akan dibawa oleh pasukan pihak pembangkang. Di samping itu juga, ketua pembangkang seharusnya menyatakan strategi pihak pembangkang dan peranan-peranan yang akan dilakukan oleh pembangkang-pembangkang yang lain serta segala bidang tugas yang akan dibawa oleh mereka. Hal ini bertujuan bagi mengukuhkan lagi pendirian yang dipegang oleh pihak pembangkang. Tugas kelima yang seharusnya digalas oleh ketua pembangkang adalah untuk mengemukakan satu hujah dan memberi huraian beserta fakta berdasarkan pendirian pihak pembangkang. Hujah perdana yang dibentangkan tersebut mestilah terdiri daripada isi, huraian, contoh serta diikuti dengan kesimpulan. Ketua pembangkang juga turut bertanggungjawab untuk mempertegaskan lagi pendirian pihak pembangkang dalam membahaskan usul yang telah pun diperbentangkan oleh pihak kerajaan. Akhir sekali, tidak dapat dilupakan juga, ketua pembangkang boleh menerima dan memohon izin laluan dan menerima segala celahan yang telah pun diberikan pada masa yang dibenarkan untuk berbuat demikian. Akhir sekali, sepanjang proses perdebatan itu berlaku, ketua pembangkang perlulah sentiasa bersikap rasional serta menjaga segala tutur kata. Seterusnya, peranan bagi pihak pembangkang yang seterusnya akan disampaikan oleh ahli kumpulan saya yang lain. Terima kasih. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang peranan pembangkang kedua. Dalam debat ala parlimen, pendebat kedua dikenali sebagai timbalan ketua pembangkang dan ada juga format yang memanggilkan posisi ini sebagai pembangkang kedua bagi pasukan pembangkang. Sekarang saya akan berbincang tentang pendebat kedua. Pendebat kedua haruslah memulakan perdebatan dengan kata aluan. Sebagai contoh, terima kasih Tuan Yang di-Pertua Kabinet Kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli yang terhormat sekalian. Okey, seterusnya, pembangkang kedua haruslah menyatakan peranan sendiri. Sebagai contoh, menyatakan apakah peranannya di dalam pihak pembangkang. Terusnya, pembangkang kedua haruslah menjawab persoalan dan pertikaian pihak lawan serta membidas hujah pihak lawan. Untuk bahagian bidasan, pembahas kedua yang baik fokuskan kepada bidasan pendekatan yang dibawa oleh pihak lawan dan kalau boleh cuba elakkan untuk membidas hujah kerana tugas membidas hujah adalah tugas pendebat yang ketiga.
Okey, seterusnya, pembangkang kedua haruslah membawa hujah yang telah dianalisis dengan baik. Amatlah ditekankan kepada pembangkang kedua supaya jangan mementingkan berapa banyak fakta yang ada dalam sesuatu hujah itu, tetapi pentingkan bagaimana kita menganalisis fakta dengan baik dan cara penyampaian yang baik. Dan cara penyampaian yang baik dan juga berstruktur daripada fasa pertama hujah hinggalah fasa akhir hujah bagi setiap fakta itu. Selain itu, peranan pembangkang kedua juga adalah untuk membawa hujah ketiga kepada pihak lawan. Hujah itu haruslah mengandungi isi, huraian, contoh dan juga kesimpulan. Kebiasaannya, peranan pendebat kedua adalah untuk menegakkan kembali kes yang dibawa oleh pendebat pertama di samping menyerang pihak lawan dan membawa hujah untuk pasukan. Kenapa nama frasa ini adalah menegakkan kembali? Sebab ini adalah frasa yang paling masyhur dalam kalangan pendebat kedua. Namun, begitu sikit sekali yang memahami semangat dan mekanisme frasa tersebut. Debat kedua mampu mematahkan kes lawan seawal minit pertama ucapan dan mampu memukau audiens dengan ketajaman hujah dan fakta untuk menerangkan kes pasukan. Secara umumnya, peranan timbalan ketua pembangkang hampir sama dengan timbalan Perdana Menteri bagi pasukan kerajaan, iaitu serangan terhadap kes lawan dan mendirikan kes dan hujah dengan fakta. Namun begitu, terdapat beberapa fungsi khusus timbalan ketua pembangkang yang jika diberi perhatian dan digunakan sepenuhnya mampu membantu para pendebat untuk memainkan peranan sebagai timbalan ketua pembangkang dengan lebih berkesan. Yang pertama, kes lawan sudah siap. Timbalan ketua pembangkang bangkit untuk berucap setelah timbalan Perdana Menteri dan Perdana Menteri selesai berucap. Secara teknikalnya, kes kerajaan sudah selesai dibina. Sama ada pembentangan itu dilakukan oleh Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri. Situasi ini menjadikan timbalan ketua pembangkang amat unik. Hal ini kerana timbalan ketua pembangkang boleh menjelaskan hal ini kepada audiens, memberitahu mereka kes kerajaan sudah silap, tetapi ada silapnya di mana cacatnya, analisis ucapan Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri kena pasti percagahan antara kedua-duanya. Yang kedua, banding, jangan ulang. Salah satu teknik yang kerap ditemukan dalam gelangan debat yang digunakan oleh para pendebat ialah pengulangan serangan atau pertikaian yang telah dibawa oleh ketua pembangkang. Strategi ini walau tidak bercanggah dengan mana-mana format debat, namun perlu dielakkan kerana teknik ini akan menggambarkan kekurangan idea di pihak pembangkang. Tambahan pula, sekiranya serangan ketua pembangkang sudah dipatahkan oleh pihak lawan, jadi tidak perlu lagi menggunakan serangan yang sama. Sebaliknya, timbalan ketua pembangkang sudah mendengar kes kerajaan, serangan ketua pembangkang, serangan balas timbalan Perdana Menteri, maka bentuklah bidasan atau pertikaian baru yang baik. Serangan yang paling elok sekali disampaikan dalam bentuk analisis perbandingan. Itu sajalah perkongsian saya tentang peranan pendebat kedua, iaitu pembangkang kedua. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita sambung kepada peranan pembangkang yang terakhir, iaitu peranan pembangkang yang ketiga. Tugas pembahas ketiga di pihak pembangkang adalah untuk membidah segala hujah-hujah dan segala lontaran yang telah dikemukakan oleh Menteri ketiga, iaitu Menteri Pertahanan, Menteri kedua iaitu Timbalan Menteri serta Perdana Menteri di pihak kerajaan. Pembangkang ketiga juga perlu memperkukuhkan lagi usul dengan mengemukakan segala fakta-fakta yang diperolehi dari pihak pembangkang itu sendiri. Pembangkang ketiga juga perlu menegaskan kembali pendirian yang berada di pihak pembangkang dan seterusnya membahaskan usul-usul yang telah dibentangkan oleh kerajaan. Sebelum memulakan perbahasan, adalah elok untuk pendebat ketiga melakukan persiapan yang telus
supaya perbahasan yang akan dilakukan difahami oleh semua ahli dan ahli dewan yang lain. Pendebat boleh memulakan kata dengan memberikan kata-kata aluan. Contohnya seperti, terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Kabinet Kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli yang berhormat sekalian. Pendebat kemudiannya boleh menyatakan tugas yang digalas olehnya, iaitu untuk membidas segala lontaran yang dilemparkan oleh Menteri Ketiga, Menteri Kedua dan Perdana Menteri. Pendebat boleh memulakan perbahasan dengan menggunakan segala isi-isi yang diperolehi menggunakan struktur ayatnya sendiri. Pendebat juga perlu memahami segala hujah yang dikemukakan oleh pihak lawan dan sekaligus membidah konsep serta pendekatan pihak lawan dengan menggunakan penyusunan ayat yang mudah difahami. Semasa bidasan berlaku, adalah baiknya jika ahli sejawatan melakukan damage analysis ataupun analisis kerosakan agar fakta yang dibahaskan tidak berlebihan dan ianya berkait dengan usul-usul yang dibahaskan oleh pihak kerajaan. Sekiranya serangan daripada pihak kerajaan lebih menepati dari segi hujah dan fakta, usah buang masa dengan menerangkan kembali hujah yang telah dilontarkan. Sebaliknya, kumpul dan nilai semula bidasan yang telah dibidas oleh pihak kerajaan dari segi hujah dan fakta. Jika bidasan beliau lebih kepada kes dan konsep, adunkan kelemahan bidasan tersebut dalam serangan pendebat terhadap kes pihak lawan. Sebenarnya, terdapat banyak teknik untuk membidas. Hal ini ditentukan oleh pembidas itu sendiri. Lain pembidas, lain tekniknya. Tetapi untuk bidasan yang baik, kebiasaannya ada fasa restate, rebat atau replace. Yang pertama, pembahas boleh memulakan dalam menyebut balik kes atau hujah lawan. Perkara ini dikenali sebagai restate. Kemudiannya, rebat iaitu membidas dengan meragukan kes atau fakta serta hujah. Dan akhir sekali yang ketiga adalah penting untuk menggantikan dengan alternatif iaitu replace the fact. Bidasan yang baik juga adalah bidasan yang menganalisis satu demi satu kes dan hujah di pihak lawan. Kemudian dikaitkan kembali dengan kes di pihak sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih.